mulakan. Mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kerana siapa yang watching sekarang ni. Terima kasih kepada Miss Mohana Suntari Siva. Thank you for watching. Hope you can get a lot of benefits from this FB Live. Okay, and please do share with your friends. Thank you Kak Riyad. Terima kasih Tuan Muhammad Azlan kerana watching. Alhamdulillah. Tolong ajak Tuan Omar sekali untuk watching. Puan Maziah Ismail, thank you for watching. Bagi love dan share FB Live ini supaya ramai orang akan beroleh manfaat dia, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah Sembang Santai PAIS episod yang ke-8. Ada orang yang akan bertanya, apakah PAIS itu? PAIS adalah akronim kepada Physical, Intellectual, Emotional dan Spiritual, PIES. Saya letak begini, PIES. Ini adalah 4 elemen struktur yang wajib ada dalam diri seorang manusia yang cemerlang. Waalaikumsalam Tuan Noah. Thank you for watching. Bagi love dan share pada ramai rakan anda. Waalaikumsalam Tuan Azlan yang handsome. Okay, bagi love dan juga sharekan dengan rakan-rakan anda yang lain. Baik, PIES. 4 perkara, elemen, struktur yang wajib perlu ada dalam diri seorang manusia yang nak jadi cemerlang. Ini disebut sebagai elemen yang seimbang. Bila mana elemen ini tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan, maaf, silang salah satu, maka mudah tumpang. Terima kasih Zalika Rahim. Thank you for watching. Bagi love dan juga share kepada rakan-rakan. Hanya semudah tekan butang share dan juga. Okey. Jadi itu cerita tentang PAIS. Kita nak mengamalkan surah yang ke-51 iaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin serta manusia melainkan untuk nak beribadat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang kita buat tujuannya nak dapat redha Allah Taala, S punya level, tanpa menafikan emotional, intellectual dan juga physical. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang kita buat itu adalah apa yang Allah Ta'ala redha? Of course, kita kena tahu apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Okey. Jadi, perkongsian kita ini adalah untuk nak kenal apa, kita nak tahu sedikit tentang makna-makna perkataan yang ada dalam surah-surah Quran. Coach CJ suruh jangan buat benda lama. Terima kasih Tuan Badli bin Ramli. Thank you for watching. Kongsikan love dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah invite ramai-ramai orang untuk kita tonton FB Live ni, insyaAllah. Baik, pada malam ini kita akan berbicara 4 perkataan daripada suratul Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ini adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Ia disebut sebagai surah Makkiyah. Jumlah ayatnya 4. Okey, surah Al-Ikhlas. Surah ini surah Makkiyah. Ayatnya ada 4. Yusrizan, thank you for watching. Ya, hello bro Badli. Okey, sihat ya. Baik. Nama surah Al-Ikhlas ni kita ambil sikit cerita tentang surah Al-Ikhlas. Dia ada beberapa surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Asas dan surah As-Samad. Okey. Kenapa Al-Ikhlas? Sebab surah ini berbicara tentang keikhlasan bertauhid kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kenapa Qul Huwallahu Ahad dinamakan dengan nama ini? Kerana Allah Ta'ala memulai surah ini dengan kalimah tersebut. Kenapa namanya Al-Asas dinamakan dengan nama ini? Kerana surah ini mengandungi asas Islam, iaitu bertauhid kepada Allah. Kenapa namanya As-Samad? Kerana dinamakan nama ini kerana firman Allah, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat yang kedua. Terima kasih kepada Adawiyah Hasan, terima kasih kepada Hanif Rahman. Thank you for watching. Kongsikan love dan kongsikan dengan ramai lagi rakan-rakan anda dengan hanya semudah menekan butang share. Tema untuk surah ini adalah ketauhidan kepada Allah Ta'ala.
Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbicara tentang ikhlas, yang sering popularnya ialah orang sebut apabila nak buat sesuatu dengan ikhlas adalah maksudnya buat sesuatu itu tanpa mengharapkan balasan. Adakah itu perkara yang betul ataupun dia adalah satu kesalahfahaman yang berlaku dalam kefahaman kita tentang ikhlas? Okey. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan buat sesuatu tugas dengan ikhlas, maksudnya kita tetap nak harapkan pembalasan. Okey, balasan apa? Balasan yang utamanya kita nak dapatkan berbekalkan kepada pengamalan fahaman kita dengan surah yang ke-51 yang saya dah baca awal-awal dan ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin serta manusia melainkan nak beribadat. So, kita ni nak beribadat, tujuan dia tak lain tak bukan kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama, tanpa menafikan perkara yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, regardless lah kita buat satu kerja tu dapat bayaran ataupun tidak, kita kena pastikan tujuan utama kita apa dia? Tujuan utama kita adalah untuk dapat redha Allah Taala. Itu nombor satu, tanpa menafikan perkara yang lain. Okey. Jadi dia berbalik kepada niat kita lah. Okey. Ada orang mungkin, maaf cakap, dia buat kerja sungguh-sungguh, dia dapat bayaran, tapi dia buat tu tujuan utama dia adalah untuk dia dapat redha Allah Ta'ala. Mak ayah kita pergi kerja, tuan-tuan dan perempuan pergi kerja, mencari nafkah untuk nak dapat redha Allah Ta'ala dan nak bagi keluarga makan. Tak mungkin kita nak kata ini satu perbuatan yang tidak ikhlas. Betul? Okay. Maaf cakap, ada orang dia sedekah, dia buat kerja amal, tak dapat bayaran pun, tapi niat dia buat tu nak tunjuk kat orang yang dia ni bagus. Dia bukan nak buat kerana dapat redha Allah Ta'ala. Maaf tuan-tuan dan perempuan, ini adalah tak ikhlas. Dapat? Dia tak ada kaitan dengan bayaran. Kita buat apa saja pun, yang penting niat kita kerana Allah Ta'ala. Bila sebut kerana Allah Ta'ala, nak dapat redha Allah Ta'ala, ini baru lahirnya ikhlas. Dan proses nak mendidik hati ni, tuan-tuan dan perempuan, dia bukan satu perkara yang mudah lah. Dia perlukan kepada perjuangan. Okay? So, kita sama-sama ingat mengingati. Betul tak? Sebab, salah satu ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang yang saling berpesan antara satu sama lain. Perkara yang betul lah. Okay? Ini dalil daripada surah mana? Surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang dia buat baik dan kecuali orang yang percaya, beriman dan orang yang buat baik. Okey, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iaitu orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada sabar. So kita nak kena selalu pesan, kita nak kongsi, saling berkongsi perkara yang baik supaya kita boleh jadi orang yang beruntung. Baik, terima kasih Mak Cik Nah kerana join. Terima kasih Syazwan Sa'dun, thank you for watching. Bagi love, kongsikan love dan share dengan rakan-rakan anda. Baik, kita teruskan kepada perkataan kita. Ada 4 perkataan yang kita nak kongsikan pada waktu ini. Dengan waktu yang terhad ini, tuan-tuan dan puan-puan. Of course, macam biasa, kita takkan nak lebih daripada pukul 10. Sebab saya tahu, saya yakin dan percaya tuan dan puan ada kerja-kerja lain bersama keluarga yang nak dilaksanakan bersama. Okey? Baik. Perkataan yang pertama adalah ahadun. Okey, ahadun. Ahad. Nah, alif hadal. Dalam Quran diulang sebanyak 85 kali. Dalam Quran dia berulang sebanyak 85 kali. Apa maksud ahad? Satu. Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah itu satu. Terima kasih kepada Mr. Haris Fadilah. Terima kasih kepada Cikgu Jono. Thank you for watching. Bagi love. Bagi semua dapat merasakan kehangatan kasih dan sayang. Dan kongsikan, sharekan ini kepada rakan-rakan Facebook anda dengan menekan butang share. Baik. Okey, satu. Dalam masa yang sama, ada orang bila dia belajar bahasa Arab, bila sebut satu tu wahid. Jadi apa yang membezakan antara ahad dengan wahid? Guru saya cakap, ahad ni satu yang tak ada lain-lain dah. Bila sebut wahid, dia satu yang ada lain. Sebab tu ada wahid sebenarnya salah satu arba'ah khamsah tu. Okey. Jadi ahad ni dia satu, dia tunggal, dia tak ada dah yang lain-lain. Itulah satu-satunya. Okey. Wahid lepas satu dia ada lain. Terima kasih kepada Dicahaya Sakti, terima kasih Dr. Mustafa Kamal, thank you for watching. Kongsikan love. Terima kasih Coach Azli Daud, thank you for watching. Kongsikan love.
Share dengan rakan-rakan FB supaya rakan-rakan FB, tuan-tuan dan puan-puan juga mendapat manfaat daripada perkongsian FB Live pada malam ini. Okey, ingat tadi ya, Ahad satu, yang dah tak ada dua, tak ada tiga, dia tak ada lain. Satu. Wahid, dia satu, yang ada yang lain. Dapat setakat tu? Good, very good. Dia sama macam akhir dengan akhirah. Akhir dengan akhirah. Okey, akhir, hujung, tapi lepas hujung tu dia ada lagi. Kalau akhirat, dia hujung dah tak ada hujung dah. Dia yang last kali hujung. Terima kasih Syawal Fifi. Thank you for watching. Kongsikan love supaya ramai orang merasai kehangatan kasih sayang sepanjang cerita PKP kita, dan juga share dengan semudah. Tekan butang share supaya ramai rakan FB anda dapat manfaat. InsyaAllah. Yaumul Ahad. Hari Ahad. Okay. So hari ini kita belajar sikit bahasa Arab. Hari Ahad disebut sebagai Yaumul Ahad. Alhamdulillah. Mudah kan? Itu perkataan yang pertama, Ahad. Terima kasih Suhaimi Cemeng. Haji Hafizullah, thank you for watching. Sila tonton bersama keluarga. Kongsikan love. Okay. Tekan butang love tu. Dan lepas tekan butang love, terus tekan butang share. Supaya rakan FB anda dapat manfaat sama seperti anda. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, perkataan kedua yang saya nak kongsikan adalah perkataan Somad. Sod, mim, dal. Somad. Okey. Somad. Berapa kali diulang dalam Quran perkataan somad? Satu kali sahaja. Satu kali sahaja. Pada ayat yang kedua. Allahus Somad. Allah itulah tempat kita nak bergantung harap. Kalau mengikut kamus, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan main pandai sendiri. Saya rujuk kepada kamus. Nama kamus ni Kamus Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Mengikut kepada kamus, somad ini maksudnya tempat berlindung dalam suatu masalah. Bila kita ada masalah, kita kena pergi ke satu tempat. Dan tempat tu bayangkan kita dalam keadaan masalah, dia takut ni. Kan? So kita mesti nak mengharapkan kepada sesuatu. Dan sesuatu tu adalah Allah Ta'ala. Dan itulah satu-satunya tempat bergantung yang kita boleh bergantung. Siapa? Allah Ta'ala. Dan ini sebut sebagai Allahus Samad. Allah lah tempat kita nak bergantung. Kita nak mohon apa-apa dengan Allah Ta'ala lah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Bila kita baca Allahus Samad, ia mengingatkan kita kepada ayat dalam surah Al-Fatihah. Ingat lagi? Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah, hanya padamu kami mohon pertolongan, hanya padamu. Kan? Membawa. Oh, tak nampak buku tadi je. Okey. Kejap Puan Atika, ini bukunya. Kamus Al-Quran, nampak? Tapi dia terbalik. Inilah bukunya. Kamus Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Kamus Al-Quran yang ditulis oleh Al-Raghib Al-Ashfahani. Okey, dapat ke? Muka surat berapa? Yang mana satu? Surat berapa? Tak apa. Sekiranya ada buku ni, nanti carilah dekat bahagian konten dia tu. Si kandungan tu ya. Saya lupa nak catatkan surat berapa Asia Bakar. Terima kasih Siti Mardiah Kasmuri. Thank you for watching. Zaid Asharum, thank you for watching. Kongsikan love ni supaya ramai orang merasai kehangatan cinta. Kasih sayang. Okey. Sama-sama Puan Tika. Awak terbaik Dr. Mustafa Kamal Shah. Okey. Kita balik pada perkataan kita tadi. Perkataan yang kedua. Somad. Okay, Allahus Samad, tempat kita bergantung, tuan-tuan dan puan-puan. So, dalam keadaan sekarang ini, kita tak ada tempat lain kita nak bergantung, tuan-tuan dan puan-puan. Kita usaha selakunya hamba, tapi kita tahu usaha kita ini terhad. Takkan boleh kita nak buat apa-apa tanpa izin Allah Ta'ala yang Maha Agung. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita nak kena sungguh-sungguh doa. Okay, doa sungguh-sungguh ke Allah Ta'ala. Ya Allah, hilangkanlah COVID-19 ni, Ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Supaya nanti kami boleh senang lagi nak ibadat kepada-Mu, Ya Allah. Macam tu. Lebih kuranglah doa dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Perkataan kedua dah settle. Kita masuk perkataan ketiga. Perkataan ketiga adalah walada. Saya ulang. Walada. Okey. Daripada perkataannya, hurufnya waw, lam, dal. Walada.
Daripada ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tidaklah Allah Ta'ala itu melahirkan anak dan dilahirkan. Okey. 41. Ya, tuan-tuan puan-puan ya. 441. Baik. Walada. Tuan-tuan dan puan-puan, walada kalau disebut waladu, anak yang anak. Okey, yang dia lahirkan tu anak. Waladu. Kalau sebut al-wildu ataupun al-wuldu, maksudnya keluarga. Okey. Kalau sebut walid, waw, alif, lam, dal, itu ayah. Kalau sebut walidah, waw, alif, lam, dal, ta, marbutah, itu mak. Walid ayah, walidah mak. Kan biasa ada dalam keluarga kan selalu digunakan juga kan. Walid. Dia ajar anak dia panggil yang ayah tu walid. Okey, itu maknanya ayah. Kalau dia ajar anak dia panggil walidah tu, dia ajar mak lah, panggil mak. Okey. Kalau walidah ni ibu ayah. Kedua-duanya. Kan ada doa yang terkenal. Ingat tak doa tu? Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Okey. Doa kita nak mohon kepada Allah Taala ampunkan dosa kita dan juga dosa siapa? Dosa ibu dan ayah kita. Dan minta Allah Taala sayang kita sebagaimana sayang mak ayah kita sebagaimana mak ayah kita sayang kepada kita. Okey. Pastinya tak boleh nak dibandingkan lah. Kan, laisa kamislihi syai', takkan ada persamaan antara Allah Taala dengan manusia. Tapi kita nak mohon ke Allah Taala tu, minta Allah Taala tu sayang betul-betul kat mak ayah kita, sebab mak ayah kita sayang sungguh-sungguh kat kita. Okey, baik. Lepas tu perkataan seterusnya, yalid maksudnya melahirkan anak, yulad tidak dilahirkan, lam yalid tidak melahirkan anak, walam yulad dan tidak dilahirkan. Okey, mudah. Ayat yang ketiga. Kita masuk ayat yang keempat. Apa dia? Ayat yang keempat ialah kufuwan ahad tu kan? Okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufwan tu bila kita tengok root word dia tulis sebagai kufun. Kaf fa waw atas waw tu ada hamzah, kufun. Okey, itu dia punya root word dia. Dalam Quran, tadi saya tak sebut, walada tadi dia berulang sebanyak 102 kali dalam Quran. Okey. 102 kali. Untuk kufun ataupun kufwan berulang sekali saja dalam Quran. Sekali saja. Apa maksud kufwan? Serupa. Saya rasa inilah perkataan yang diguna pakai oleh orang Melayu. Kena cari yang sekufu, yang sama taraf. Macam itulah. Okey. Sebab masuk kufuan tu adalah sama. Dapat setakat tu tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kita berbicara tentang suratul Ikhlas. Okey. Punyalah ikhlas surah ni, perkataan ikhlas pun tak ada dalam tu. Nak cerita bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ingatkan bila kita buat kerja dengan ikhlas, nombor satu kita nak letakkan dalam kepala kita nak letakkan dalam hati kita. Tujuan kita dalam atas muka bumi ni dalam apa juga yang kita buat, tujuan dia tak lain tak bukan adalah nak dapatkan redha Allah Taala. Itu nombor satu. Tanpa menafikan perkara yang lain. Kenapa saya tunjuk empat ni? Ini S, ini E, ini I, ini P. Kita nak dapat redha Allah Ta'ala tanpa menafikan tentang perkara emosional, perkara intelektual dan perkara fizikal. Boleh setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dah settle untuk rancangan kita pada malam ini. Kita dah menghampiri penghujung rancangan. Jam pun telah menunjukkan 9.40. Macam saya sebut, saya tak nak berlama-lama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Tuan Amir Rahid. Terima kasih kepada Sabrina Salamun. Thank you for watching. Salam dengan Abang Cik. Okay. So, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan bila dah dapat tu, selalu nak baca Quran, selalu teruskan kongsi dengan kawan-kawan. So, adakah setakat ni tuan-puan rasa okey?
Bila mana okey, saya mohon respon tuan dan puan, tunjukkan good dalam ruang komen, tunjukkan good sebagai tanda saya tidak shock sendiri. Tuan dan puan, bagikan sikit good sebagai respon saya dah menyampaikan secara simple tuan-tuan dan puan-puan. Okey, alhamdulillah. Tuan Saiful Razli, thank you for watching. Okey. Okey, bagi sikit respon. Alhamdulillah, bagi good. Ya, saya dapat banyak le. Terima kasih Dr. Mustafa Kamal Shah. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Juara. Terima kasih. Baik. So, sebelum nak tutup, suka saya nak ingatkan, insyaAllah malam esok ada lagi. Kita akan tengok berapa perkataan, tunggu poster. Okey, supaya boleh ramai lagi tuan dan puan. InsyaAllah, bila saya keluarkan poster untuk episod yang ke-9, tuan puan nampak je poster tu, bagi love dan share dengan rakan-rakan supaya ramai orang boleh dapat manfaatnya sama. Okey, InsyaAllah. Terima kasih Kak Riyad. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah malam esok jam yang sama 9.17 malam kita akan ambil perkataan-perkataan daripada surah yang ke-113 pula, iaitu suratul Falaq. Okey, suratul Falaq. Baik. So, untuk nak tutup, mari kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.